Hello, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita di Saudagar Channel. Terima kasih kepada yang telah subscribe saya punya channel. Dan yang mana belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Okey guys, hari ini saya nak ke sebuah farm yang berjaya memberi ikan cana limbata. Jadi farm yang akan kita pergi Mozu Beta. Okey guys, seperti yang kita semua maklum, ikan cana limbata ini sangat susah untuk di breeding ya. Sangat susah untuk dibiak. Jadi saya pun tidak tahu macam mana Mozu Beta ini berjaya memberi ikan tersebut. Jadi hari ini saya nak ke farm dia. Kita nak tanya dia bagaimana dia berjaya memberi ikan cana tersebut. Okey guys, jom. Okey guys, kita sudah sampai. Jadi kita nak masuk ke dalam. Jadi kita tengok dulu mana owner dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar bang? Khabar baik. Okey bang, hari ni saya datang nak buat konten sedikit bang untuk tanya pasal ikan-ikan abang yang ada sini. Masuklah. Okey. Okey guys, anda boleh tengok di belakang saya antara ikan-ikan yang ada lah. So kita akan tengok satu-satu kejap lagi. Okey bang, saya ada dengar abang berjaya memberi ikan cana limbata. Jadi hari ini, boleh tak abang sedikit kongsi bagaimana pengalaman abang dalam memberi cana limbata tersebut? Okay, langkah pertama, kita dapatkan sepasang limbata. Orange fin ke, red fin ke, ataupun yellow fin, tidak kisah. Apa yang kita minat. Okey, yang pertama, bila sudah ada cana limbata itu, kita letakkan dalam tank yang berasingan untuk sesi perkenalan selama lebih kurang 3 minggu. Ini contoh ikan yang baru dapat, yellow fin, jantan dan betina. Kita letakkan dalam tank yang berasingan untuk sesi perkenalan lebih kurang dalam tempoh 3 minggu. 3 minggu untuk kasih kenal dia. Ya, sesi perkenalan dia. Okey, so paras air tu memang Paras air lebih kurang 5 hingga 6 inci. Langkah kedua, kita pindahkan yang daripada tank suar kenal ke dalam tank ini secara berpasangan. Okey. Kemudian kita isikan air yang telah diperam sebanyak 1 inci. Lebih kurang 1 inci. Lebih kurang 1 inci. Lebih kurang lepas badan dia saja. Kita tengok dulu. Apabila kita letak dalam paras sebegini, tengok keadaan kondisi ikan. Sama ada bergaduh, berlawan ataupun serasi. Kita monitor lebih kurang dalam 2-3 jam. Kalau maknanya tidak ada kecederaan yang parah, maknanya luka-luka di badan, kita boleh tambah air selepas 24 jam. Okey, kalau ada luka-luka, kalau ada koyak di fin tu normal lah. Okey, selepas 24 jam kita tambah air menjadi 2 inci. So kita selepas 24 jam di monitor tu perlu air tu perlu dinaikkan paras dia. Ya, kita perlu naikkan paras air. Sebab apa bang? Untuk apa kita? Untuk kita melihat pasangan ni serasi ke tidak. Okay, bila 1 inci tu dia suka lagi untuk berlawan. Okay, bila kita naik air, ada sudah pergerakan. Okay, lepas kita naikkan 2 inci, kita tengok ikan.
Kita monitor lagi 2-3 jam lepas kita tambah air. Okey. Kalau maknanya ada bergaduh, kita pas pindah bilik ke dalam tank yang berasingan lah. Maknanya macam sesi tank tadi lah. maknanya sesi mengaman tu mustahil akan berlaku lah. Jadi begitu penting kalau proses semasa breeding ni kita perlu monitor dia orang supaya tidak berlaku pergaduhan yang dahsyat lah yang boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Oh, okey, saya faham sudah. Jadi selepas tu Selepas 24 jam, iaitu yang ke 36 jam, kita naikkan air menjadi lebih kurang 5 inci. 5 inci. 5 inci terus, 5 inci terus. Dan di sana kita monitor sekali lagi. Okey, apabila sebab apa kita masukkan 5 inci? Sebab dia sesuai dengan kondisi ikan untuk mengaman. Dia akan boleh bergulung, melilit macam beta. Okey, itulah kesesuaian air untuk proses breeding. Kita biarkan dia 2 atau 3 hari untuk proses mengawan. 3 hari. 2 atau 3 hari lah. So kalau kena dengan pair dia akan menghasilkan Kalau ngampir dia akan, yang betina akan mengeluarkan telur dan jantan akan masukkan telur dalam mulut dia. Okey, untuk macam mana kita nak tengok dia berjaya mengawan atau tidak? Kalau kita boleh tengok, kalau kita boleh monitor 24 jam, kita akan dapat proses jantan akan bergulung atau melilit ataupun melingkari betina. Di sana badan jantan akan press telur keluar daripada induk betina. Okey. Okay, lepas tu jantan akan kutip telur masuk dalam mulut. Okey, tips yang utama sekali. Kalau kita nak tahu breeding sudah berjaya atau tidak. Okey, macam mana tu bang? Okey, kita bagi makan macam biasa. Kita tengok induk jantan makan atau tidak. Kalau jantan tu tak makan, maknanya telur ada dalam mulut. Berjaya, breeding tu berjaya lah. Yang betina dia akan makan macam biasa, normal. Okey. Selepas 2 atau 3 hari, selepas telur ada dalam mulut jantan, telur itu akan mula menetas. Tak lama masa dia ambil ni? Proses daripada kita setting air sehingga tetas lebih kurang 7 hingga 8 hari lah. Setting tank. Okey, lepas yang kita masukkan air 2 inci, kita masukkan rumput rumpai, saya guna java grass dan juga kayu. Bertujuan untuk persembunyian pasangan ni. Jantan dia akan cari tempat untuk tersembunyi untuk dia melepaskan anak dia lah. Oh, begitu. Dan juga saya letakkan substrate lava rock. Dia punya substrate ni apa-apa saja. Lava rock boleh, pasir malang boleh, ataupun apa-apa saja tempat untuk jantan ni akan gali tempat satu ruangan macam di sana. Dia akan gali ruangan yang kosong untuk dia lepaskan anak dia. Di belakang batu tu. Di belakang batu. Kayu tu. Ya. Okay, guys, kita boleh tengok di ujung sana kan. Ada kelibat anak-anak di belakang sana. Lepas sudah tetas, kita jangan risau untuk bagi makan. Lebih kurang tempoh dalam 10 hari, induk betina akan keluarkan telur dalam bentuk buih-buih yang ada di permukaan air. Okey, dalam buih ini ada telur-telur yang dilepaskan oleh induk betina untuk makanan fry lembata. Jadi dalam tempoh tu kita tak perlu risau lah. Itu penting. Kita selalu bagi makan setiap hari induk jantan dan induk betina. Ini umur dia lebih 9 hari. Umur 9 hari? Ya. So, kalau 9 hari dia belum boleh makan makanan yang dari luar lah? Dalam pemerhatian saya belum lagi. Sebab induk betina masih mengeluarkan telur. Okay, boleh kita tengok masih ada banyak buih-buih yang mengandungi telur-telur. Boleh tengok di sana. Itu dia punya fry, makan di buih-buih. So sekarang ni abang hanya monitor dia punya anak lah. Tengok sejauh mana dia perkembangan pembesaran dia.
Lepas tu baru abang tukar makanan barulah. Ya, Begitu. saya cadang bila umur dia sudah 14 hari, saya akan kenalkan kutu air kepada Fry lah. Saya akan pindahkan induk lah ke dalam tank yang lain. Mungkin anda boleh ikut, boleh tambah ataupun boleh ubah suai mengikut kesesuaian semasa. Ya. Ini pun saya dapat daripada bacaan dan juga Google di YouTube dan juga di Google lah. Okey guys, setakat itu sajalah video saya pada kali ini. Semoga apa yang dikongsikan bermanfaat kepada mereka yang menonton di luar sana. Dan semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Okey guys, ini Abang Mozubeta. Nanti kalau siapa nak cari ikan cana, boleh datang ke farm dia, bertempat di Pekan Keningau, Sabah. Okey guys, jumpa lagi.